Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'du. Topik yang saya pilih berkenaan dengan 9 persiapan rohani menurut Imam Nawawi. Terdapat 9 tips nasihat yang mesti dijadikan panduan bagi mendapatkan haji dan umrah yang mabrur. Pertama, tashih niat. Tashih bermaksud sahih, iaitu membetulkan niat untuk pergi haji atau umrah betul-betul kerana Allah, bukan bertujuan lain, kerana niat akan mempengaruhi hasil. Kedua, iaitu bertaubat. Ibadah umrah membersihkan dosa, tetapi wajiblah bertaubat daripada dosa besar dan kecil. Bertaubat dari dosa-dosa itu adalah wajib. Taubat yang sebenar-benarnya adalah taubat nasuha. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, yakni taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Persiapan ketiga, mendapatkan redha ibu dan ayah. Sekiranya kita berada di dalam keadaan tidak mendapat redha daripada ibu dan ayah, maka kita berada di dalam dosa besar. Sebagaimana firman Allah, wabil walidaini ihsan, dan dengan kedua ibu bapa sentiasa berbuat baik, yakni berlaku ihsan. Nabi SAW bersabda, Ridha Rabbi fi ridha walidain. Maksudnya, reda Allah di dalam reda kedua ibu ayah. Keempat, iaitu menyediakan bekalan yang halal. Hadis Rasulullah SAW, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Maksudnya, Allah Ta'ala itu baik dan bersih. Dia tidak akan menerima kecuali yang baik dan bersih. Wajib menggunakan wang yang halal. Di sini ulama berbeza pendapat tentang menggunakan wang yang haram dalam ibadah umrah atau kurban. Jumhur berpendapat ibadah tetap sah, tetapi menggunakan wang haram menyebabkan dosa. Kelima, iaitu menyelesaikan semua hutang. Terdapat 2 jenis hutang. Yang pertama, berhutang untuk menunaikan umrah. Yang kedua, berhutang dengan orang lain namun mendahulukan duit untuk menunaikan umrah. Untuk berhutang jenis pertama, para ulama mengharuskan dengan syarat. Yang pertama, mampu untuk membayar semula. Yang kedua, pinjaman Islamik dan tidak mengandungi unsur riba. Yang ketiga, pinjaman dilakukan untuk membuat umrah sahaja. Menyelesaikan semua hutang. Apabila Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat sama ada bolehkah berhutang untuk melakukan umrah, Nabi menjawab tidak. Maksud tidak di sini bukanlah pengharaman, namun tidak digalakkan. Untuk hutang jenis kedua, berdasarkan jawatan kuasa penasihat ibadah haji, jika hutang berjadual dengan institusi seperti bank dan ada duit lebihan, dibenarkan untuk membuat umrah. Manakala hutang peribadi kepada individu, tidak dibenarkan menggunakan duit lebihan itu, melainkan diselesaikan dahulu hutang kepada pemiutang. Yang keenam, mencari teman perjalanan. Hendaklah kamu tolong-menolong dalam perkara kebajikan dan takwa. Tolong-menolong dalam perkara kebaikan dan takwa menambah kekuatan dan takwa. Amalan nasihat-nasihati, tegur-menegur ke arah kebaikan, dan saling bantu-membantu dalam melakukan ibadah. Yang ketujuh, menyediakan bekalan perjalanan melebihi keperluan. Yang pertama, memenuhi tuntutan infak dan sedekah, kerana ruang bersedekah sempit jika bekalan tidak cukup. Dan yang kedua, mungkin kita akan berjumpa dengan orang-orang yang perlu dibantu dalam perjalanan. Misalnya, putus bekalan menghadapi musibah dan sebagainya. Yang ke-8, persiapan membuat wasiat.
Wasiat dibuat sebelum melakukan umrah. Perancangan menulis wasiat perlu dilakukan selewat-lewatnya 6 bulan sebelum. Ini mengelakkan ia dibuat secara tergesa-gesa dan mengakibatkan ia tidak dapat dilaksanakan menurut undang-undang. Seterusnya tentang wasiat, untuk para waris yang ada hak dalam faraid, tiada masalah. Wasiat dibuat untuk yang tidak mendapat faraid. Seterusnya, pelaksanaan hibah, wakaf dan zakat juga boleh diuruskan lebih awal melalui wasiat sebelum melaksanakan umrah. Yang kesembilan dan terakhir, mengamalkan zikir dan doa dalam perjalanan. Imam Nawawi memesan supaya jemaah haji dan umrah mengamalkan zikir dan doa amalan Nabi dalam perjalanan setiap hari. Amalan kita akan bertambah baik dengan fadilatnya kerana kita mengikuti amalan Nabi setiap hari. Ia tidak akan dapat dilakukan sekiranya kita tidak memulakannya dengan belajar dan mengajar ilmu. Kesimpulannya, mulakan dengan belajar dan mengamalkan amalan harian Nabi sebelum melaksanakan umrah dan haji. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.